Okey, pertama kali saya nak ucapkan salam sejahtera, salam daripada anak Melaka. Okey, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abid Liu, pendakwah terkenal, memang terkenal. Okey, Ustaz, awak teruskan usaha niat murni anda, teruskan membantu. Jangan stop walaupun dikecam sekali mana pun. Okey, hanya seekor dua ekor ni je yang tak tahu nak buat apa, dia nak cuba cari kesalahan. Jadi Ustaz, jangan stop, you just continue. Tuhan tahu apa yang anda buat, niat anda Tuhan tahu. Jadi you and your team just continue do. Don't stop, okay? Everyone needs your help. Okay, jadi untuk seekor dua ekor ni, Hanat, Habau. Hawau, engkau sendiri tak boleh buat, engkau tak boleh bantu orang lain nak bantu, kau janganlah nak kecam. Kau faham tak? Kalau engkau tak boleh buat, engkau tak boleh nak tolong orang, kau tutup mulut kau dengan lubang jubung kau duduk diam-diam je. Jangan kau nak kecam orang lain. Orang lain nak buat baik macam mana sekalipun, dia nak cari sampai lubang cacing sekalipun, biarkan. Dia ada niat tu, okay? Itu bukan untuk populariti. Orang kalau buat satu benda, dia tangkap gambar ke, dia buat video ke, dia nak bagi tahu orang lain macam kau, okey? Orang lain macam kau, okey? Untuk sedar. Okey, sedar. Kau tahu tak nak sedar macam mana? Engkau dah mati sekalipun, kau ditanam 6 kaki ke bawah, kau bawa badan dengan kain kapan. Kau faham tak? Kau bawa kain kapan. Kau tak boleh bawa harta. Jadi harta yang ada sebolehnya kau bagilah kepada mereka yang perlukan. Okey, kalau kau tak ada, kau duduk diam, tutup lubang mulut kau, tutup lubang jubung kau tutup. Duduk diam-diam. Okey? Tak perlu kau nak fitnah-fitnah, kau nak kecam-kecam orang lain. Dia nak buat, Ustaz Liu nak buat dengan tim dia ke apa? Biarkan. Okey, dia dengan niat murni dia nak buat, biarkan. Dia nak bagi gambar ke audio ke, itu untuk nak bagi kesedaran, okey, kesedaran kepada makhluk-makhluk macam kau yang tak sedar diri, yang kau pun tak boleh buat, orang lain pun kau tak bagi buat, okey. Jadi kau tutup mulut kau, tutup lubang jubung kau, duduk diam-diam, biar orang lain buat. Kau tak boleh buat pun tak apa, janji kau jangan menyusahkan. Kau faham tak? Kau jangan menyusahkan. Faham? Kalau kau tak boleh buat, duduk diam-diam, tutup mulut, tutup lubang jubur. Itu je. Okey? Tak perlu kau nak kecoh-kecoh. Okey? Tak perlu nak kecoh-kecoh. Apa pandangan Yusof Hazmi tentang Ustaz Abu? Okey, bagi pandangan saya tak nak komen lebih. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu adalah perkara yang baik, yang memberi manfaat, yang boleh kita mengambil satu contoh dan iktibar yang baik. Kalau perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Abu haram itu, sila sertakan dalil dan nas yang kita kena lihat pada dalam masa yang tertentu. Ini bukan kita duduk pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat yang tidak ada dikenali dengan media sosial, media massa dan sebagainya. Tetapi pada saat ini kita mempunyai media sosial dan media massa yang kita boleh kongsikan kepada rakyat Malaysia, dan tujuan bukan untuk memalukan. Yang paling penting kita letakkan kunci hidup dan kunci akhirat kita. Yang pertama, hati kita, betulkan hati kita. Yang kedua, kunci pertama hati kita, kedua adalah pengorbanan, ketiga ikhlas. Tiga kunci ni kita pegang. Kalau kita hati yang baik, hati yang bagus, kita tidak akan menidakkan perkara yang baik, melainkan perkara yang niat menghalalkan cara. Yang kedua, kita perlu letakkan satu pengorbanan untuk korbankan diri kita, untuk turun ke padang, untuk beri manfaatnya, beri kebaikan. Yang ketiga, ikhlas. Carilah keikhlasan. Dan saya pasti tiga perkara ni ada kepada Ustaz Abid Liu, dan saya yakin kalau Ustaz Abu seorang yang ustaz yang memahami tentang hati dan sebagainya, dia mesti faham apa yang dilakukan Ustaz Abid Liu ada perkara yang baik. Jadi betulkan hati. Jadi insya-Allah kita dah sampai ke tempat ni. Boleh jap bang, lama diam di mana, sibuk ke? Saya ada, alhamdulillah, cuma saya banyak urusan di kilang kecil saya untuk urusan sektor makanan dan sebagainya, yang apa yang kita boleh buat, dan insya-Allah. Jadi apa-apa pun saya nasihatkan Ustaz Abu, carilah kedamaian, carilah kebaikan, jangan cari permusuhan. Tak ada perkara yang mendatangkan manfaat sekiranya kita mencari kesalahan ataupun mencari. Kalau ada kelemahan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu, tegur dalam keadaan menghubungi beliau. Saya yakin beliau mudah berhubung, dan sahabat saya itu seorang yang mudah untuk berhubung. Boleh kita menghubunginya bila-bila masa. Jadi Ustaz Abid Liu adalah orang yang boleh menerima nasihat. Sekiranya Ustaz Abu orang yang lebih berilmiah, lebih berilmu, lebih berakhlak, pasti gunakan saluran yang betul untuk berhubung dengan Ustaz Abid Liu, bukan dengan cara yang memecah belahkan dan menunjukkan imej sebagai pendakwah yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi saya doakan, saya bukan ustaz, tapi apapun itu perkara yang kena dilakukan oleh Ustaz Abu, dan saya yakin beliau adalah orang yang memahami apa yang saya sampaikan. Kurang-kurang
orang telah mencari pemusuhan dalam keadaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita tak tahu sama ada ujian ni musibah ataupun ujian yang baik, ataupun Allah nak angkat bala, kita tak tahu. Jadi jangan menambahkan bala di negara kita dan di seluruh negara. Jadi mudah-mudahan kita jangan apa ni jadi kita apa-apa pun kita doakan Ustaz Abu supaya beliau sedar apa yang beliau sampaikan dan teruskan usaha yang baik kepada Ustaz Ebit Liew, dan saya mengharapkan semua orang menyokong tentang kebaikan yang dilakukan oleh Ustaz Ebit Liew kerana beliau adalah orang yang saya kenali lebih dekat, hati yang baik, ikhlas, dan beliau mempunyai akhlak yang bagus. Jadi mudah-mudahan dengan kerana perkara-perkara ini berlaku, kita tidak menyokong beliau. Jadi apapun, sokonglah Ustaz Ebit Liew, insya-Allah kita ramai-ramai akan memberi manfaat. Selamat petang kepada kawan-kawan yang saya hormati sekalian. Nama saya Daniel. Saya nak genap 29 tahun dah pada bulan Jun ni. So saya seorang OKU yang digelar cerebral palsy. Okay, hari ni saya nak share tentang page Ustaz Ebit Liew ni. Okay, saya sangat-sangat sokong Ustaz Ebit dan kerja-kerja yang Ustaz Ebit buat. Saya sangat terharu sangat. Dan saya difahamkan banyak orang yang suka kecam Ustaz Ebit ya. Kenapa ni ya? Apa kesalahan Ustaz Ebit buat? Ustaz Ebit tak buat salah apa pun. Kenapa orang lain suka kecam Ustaz Ebit, sedangkan Ustaz Ebit buat kerja amal, kerja yang suka tolong orang. Tak baiklah kalau orang-orang lain pergi kecam dia. Kesian dia tau, kena bantu keluarga susah, kena berikan ceramah. Dan dia, selama saya tengok page Ustaz Ebit ni, dia tak pernah orang kata ceritakan kisah buruk ibu bapa dia tau. Semua cerita baik. Okay, tak ada cerita yang buruk pasal dia. Dan saya tak faham lah kenapa ada setengah orang yang suka kutuk Ustaz Ebit Liew, yang suka tolong orang ni. Ustaz yang baik tau. Kalau orang itu tak nak tolong ke, you digelar ustaz ke, pendakwa ke, tak guna. Hati kamu tak baik, Tuhan tak suka. Tahu tak? Jadi tolong jangan kutuk Ustaz Ebit lagi. Kesian dia. So saya record video ni supaya saya mengharapkan ramai follower Ustaz Ebit teruskan support Ustaz Ebit ya, melalui doa ke, donation ke, apa-apa pun boleh lah. So tolong sangat-sangat jangan kutuk Ustaz Ebit Liew. Kesian dia. Okay, itu yang pertama. Okay. Dan yang tu saya nak cakap dah. Terima kasih.